Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak sambung borak pasal pertarungan di antara Saitama menentang God untuk part yang ketiga. Dan ni merupakan video part yang terakhir untuk pertarungan di antara dorang. Untuk dalam video part yang kedua, aku recap sikit secara ringkas sampai mana kita berhenti. Yang mana untuk dalam video part kedua, kita dapat tengok memang totally fokus pertarungan di antara Garou menentang God. Manakala Saitama pula masih lagi struggle untuk naik ke atas permukaan selepas dia telah diserang oleh God secara mengejut, sampaikan Saitama telah jatuh ke dalam perut bumi kira-kira 1850 km. Dalam video tu juga ada beberapa momen yang cukup sedih apabila Effie dan Garou telah berkorban dalam pertarungan tersebut. Dan sebelum video part kedua habis, akhirnya Saitama telah pun sampai ke atas permukaan dengan reaksi muka dia dah mula serius untuk berhadapan dengan God. Jadi kepada sesiapa yang tak tengok lagi untuk video part yang kedua, korang boleh je tekan ke atas ni ataupun link video aku ada letak dalam description. Okey, sebelum kita sambung video, aku nak share dekat satu channel iaitu The Kampung. Konten untuk channel ni bermacam tau, tapi lebih ke arah apa yang ada dekat kampung dan aktiviti-aktiviti apa yang korang boleh buat dekat kampung. Jadi kepada korang yang nak rasakan suasana kampung, korang boleh layan channel ni iaitu The Kampung. Aku suka channel ni sebab owner untuk channel ni dia ada karakter dia yang tersendiri tau, yang membuatkan kita akan tertarik dengan konten-konten yang telah dihasilkan oleh dorang. Dia ada buat konten memasak ala-ala kampung, lepas tu dia ada buat vlog aktiviti harian dekat kampung, menternak, berkebun dan macam-macam lagi. Dan apa yang lagi penting, owner untuk channel The Kampung masih lagi muda dan memang cukup berbakat. Dan konten-konten yang telah dihasilkan oleh dorang memang cukup menarik dan kena dengan jiwa kita tau. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita support dan subscribe channel The Kampung dan support juga video-video yang telah dihasilkan oleh dorang. Channel macam ni lah yang patut kita support dan naikkan supaya dorang lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang lebih berkualiti dan lebih menarik untuk kita semua. Okey, kita support channel untuk The Kampung. Okey, dah settle, jom kita sambung video balik. Sebelum kita start, disclaimer, lukisan Saitama menentang God ni hanyalah fan manga semata je yang telah dihasilkan oleh Similab. So tak ada pun kaitan dengan jalan cerita sebenar ke apa tau. So korang jangan salah faham, okey? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Jadi bila Saitama dah sampai ke atas permukaan, Saitama pun tak tunggu apa. Dia dalam keadaan yang tengah serius, terus dia melompat ke arah God. Lalu Saitama pun telah membenam kepala God dekat tanah, sampaikan impak dari serangan Saitama tu telah membuatkan kesemua benda yang ada dekat area tu telah pun tercampak jauh dari situ, termasuklah dengan Jaina sekali. Tak habis macam tu je tau. Relax, Saitama menggila lagi dengan dia masih lagi mencengkam kepala God dan dia terus je mencampakkan God keluar ke planet yang lain. Jadi bila God dah tercampak dekat sebuah planet ni, God seakan macam telah upgradekan tubuh dia dengan armor yang jauh lebih kuat, dikatakan lebih kuat daripada karbon. Lepas jeda itu, God telah mengeluarkan seakan satu peta galaksi yang mampu untuk detect ke semua planet yang ada. Lalu God telah mencari dekat mana Saitama berada sekarang ni, sebab God tahu lawan yang dia tengah berhadapan sekarang ni bukannya biasa-biasa. Dan God pun cakap lah, macam mana makhluk dari 3 dimensi mempunyai kekuatan yang sekuat macam ni. Dalam masa yang sama, Saitama yang berada dekat bumi, dia ternampak batu dimensi kepunyaan Effie. Dan Saitama pun ada cakap, musuh yang dia tengah hadapi sekarang ni memang cukup kuat. Lepas tu keadaan dekat atmosfera sekarang ni macam ada something yang pelik tau. Ada something yang fishy. Sambil Saitama mencari dekat mana Janus berada sekarang ni, tak lama lepas tu God pun terus dia menggunakan salah satu kemampuan dia untuk menarik Saitama pergi dekat tempat dia dengan ada satu cahaya yang telah terpancar dekat Saitama. Jadi bila Saitama dah sampai dekat tempat God, God pun tak bagi Saitama relax dulu ke apa tau. Tak bagi Saitama minum kopi ke, minum Red Bull dulu ke, minum 100 plus dulu ke, tak bagi sikat rambut ke apa tau. God terus dia cuba untuk menyerang Saitama sekelip mata dengan dia nak tumbuk Saitama. Tapi takkanlah Saitama nak biarkan je God menyerang dia kan? Jadi Saitama pun telah membalas tumbukan God menggunakan serangan Killer Move Serious Uppercut. So dekat sini tumbukan dari God dengan Saitama telah pun bertembung. Dan momen ni aku boleh cakap antara salah satu momen yang paling epic untuk dalam pertarungan di antara dorang. Malah disebabkan impak dari pertembungan serangan mereka telah menghasilkan satu ledakan yang cukup besar sampai boleh dikatakan planet tersebut telah pun hancur. Sekarang kita berbalik semula dekat bumi, yang mana
sekarang ni keadaan Janice memang tengah teruk gila. Tiba-tiba ada seseorang telah pun mendekati Janice dan orang tu merupakan Dr. Kuseno yang telah datang dekat situ menggunakan satu model robot yang cukup canggih. Jadi Janice pun cakaplah dekat Dr. Kuseno yang dia minta maaf sebab peralatan baru yang Dr. Kuseno bagi dekat Janice tu telah pun hancur dengan mudah. Tapi Dr. Kuseno tak kisah pun pasal benda tu. Yang penting Janice masih lagi hidup dan keadaan bumi sekarang ni, sebab dia risau sangat dengan apa yang telah berlaku dekat bumi. Lalu Dr. Kuseno juga tak dapat nak kesan keberadaan manusia dekat bumi menggunakan salah satu mesin yang telah dicipta oleh beliau. Pada awalnya dia ingat ni merupakan kesalahan bacaan komputer dia, tapi rupanya tak. Selepas dia telah menguji banyak kali dan resultnya tetap sama juga. Dr. Kuseno terselamat dari lenyap selepas God telah menggunakan kemampuan dia disebabkan waktu tu dia berada dekat makmal tersembunyi yang dikeliling dengan bahan radiation. Manakala Janice pula boleh terselamat disebabkan dia merupakan seorang cyborg. Lepas tu diorang pun mengharapkan semuanya baik-baik je. Berbalik semula dekat tempat pertarungan di antara Saitama menentang God. Saitama pun cakaplah dekat God, kau masih lagi mampu untuk bertarung ke? Kalau kau masih lagi boleh bertarung, keluarkan segala apa yang kau ada, sebab aku nak balik rumah cepat, nak mandi dengan air panas. Lepas je dari itu, keadaan bodyguard yang baru je hancur disebabkan impak serangan tadi tu terus je regenerate menjadi asal semula. Dan God terus je memindahkan Saitama ke dimensi yang lain. Malah secara mengejut, secara tiba-tiba penampilan Saitama terus je berubah menjadi macam keadaan dia yang dulu. Yang mana penampilan Saitama berubah seakan dia masih lagi muda. Dan sebelum sewaktu dia mempunyai kekuatan, dengan Saitama masih lagi mempunyai rambut dan Saitama telah memakai baju untuk dia berlatih. Mesti korang tertanya, kenapa tiba-tiba boleh jadi macam ni kan? Disebabkan Saitama yang merupakan makhluk dari dimensi ketiga telah dibawa oleh God ke dimensi yang keempat, yang mana keadaan dekat situ masa telah berpatah balik. Nak dijadikan cerita, tak akan ada satu pun kehidupan yang wujud dekat alam semesta akan terselamat dekat situ. Hanya kematian je pilihan untuk dorang. Tapi yang peliknya dekat sini, Saitama tak mati pun walaupun dia berada dekat sana. Disebabkan God cakap makhluk yang normal pasti akan mati sekelip mata bila berada dekat sana. Tapi lain pula untuk Saitama. Sampaikan God sendiri pelik pasal hal ni. Jadi lepas je dari itu, Saitama pun cakap dekat God, oh, kau tengah main Tetris ke? Kalau korang tak tahu game Tetris ni apa, selalunya orang dulu-dulu tahulah game ni macam mana kan. Cumanya zaman sekarang aku rasa susah jugalah nak cari game Tetris ni. Tak, aku rasa memang zaman sekarang orang tak main dah kot. Game ni yang susun-susun cube ataupun bentuk-bentuk dekat bawah-bawah tu. Kalau korang still tak jelas macam mana game Tetris ni, korang tengok je gambar yang aku ada letak dalam video ni. InsyaAllah nanti korang faham lah tu. Lepas tu Saitama pun cakap lagi, dia pernah main game ni bersama dengan King. Cumanya dia tak pandai sangat nak main game Tetris ni. Tapi last-last Saitama tahu juga macam mana cara nak main game tu. Apa yang paling penting, kena ada kepantasan. Kelajuan adalah kunci yang paling penting dalam permainan Tetris. Tak lama lepas tu Saitama pun tak tunggu apa, dia terus je berlari dengan cukup pantas mengelilingi area situ, sampaikan kelajuan Saitama lebih pantas dari kelajuan cahaya. Dan disebabkan tu juga Saitama telah berjaya untuk patahkan ruang dan masa. Sekaligus Saitama telah kembali dalam rupa dia yang asal dengan kepala botak dia tu. Jadi lepas je Saitama dah kembali ke rupa dia yang asal, Saitama pun terus je bagi tumbukan yang bertubi-tubi ke arah God. Tapi malangnya God masih lagi mampu untuk regenerate semula tubuh dia seperti asal. Dan dia pun kerek gila lah dekat Saitama kan. Tapi tak sempat God nak habiskan ayat dia, Saitama pun terus je suruh God diam. Dan dia cakap semuanya dah berakhir. Lalu Saitama pun terus je bagi satu tumbukan yang cukup serius tepat dekat God. Dan bagi aku, part ni merupakan momen yang paling terbaik gila dalam hasil lukisan Similab. Korang boleh tengok sendirilah macam mana reaksi Saitama sewaktu dia telah melancarkan tumbukan dia tu. Dan part ni lukisan dia memang cukup perfect. Jadi impak dari tumbukan Saitama tadi tu telah berjaya menewaskan God. Sebab tumbukan Saitama tu bukannya biasa-biasa tau. Bukannya macam tumbukan-tumbukan dia yang sebelum-sebelum ni. Walaupun tumbukan Saitama sebelum ni pun merupakan tumbukan yang serius, tapi ni berkemungkinan besar merupakan tumbukan yang paling terkuat pernah dilakukan oleh Saitama. Jadi lepas dari itu, tiba-tiba telah terhasilnya satu cahaya yang cukup terang menunjukkan telah berlakunya kehancuran yang cukup besar dekat angkasa lepas. Part ni secara jujur aku tak berapa nak faham sangat tau situasi sebenar apa yang berlaku dekat sana. Tapi aku try lah untuk congak-congak sikit untuk tahu apakah ending untuk pertarungan di antara dorang.
menang. Jadi lepas jeda itu, Saitama pun cakap lah, kalau macam ni mungkin impak dari serangan dia tadi tu akan terkena dekat bumi juga. Tak lama lepas tu, disebabkan Saitama berada dekat angkasa, Saitama pun macam susah nak bernafas lah kan, sebab dia kekurangan oksigen. Tapi Saitama steady je, sebab dia cakap benda ni mungkin dia boleh hadap sama je macam kalau dia buat anaerobic exercise. Jadi persoalannya sekarang, macam mana Saitama nak balik semula dekat bumi? Jadi waktu Saitama tengah fikir macam mana cara dia nak balik ke bumi semula, tiba-tiba ada satu cahaya telah muncul dekat belakang Saitama, dan Saitama dapat rasakan benda tu memang cukup bahaya. Jadi persoalannya sekarang, apa sebenarnya yang Saitama nampak tadi tu? Time ni diorang flashback dulu ke 15 bilion tahun yang lalu, yang mana waktu ni kesemua planet dan kewujudan masih lagi belum wujud dekat alam semesta. Tapi part ni aku ambil keputusan untuk tak ceritakan terlalu detail sangat, sebab part ni agak mengarut sikit tau untuk kita baca. Cumanya secara ringkas, dekat sini diorang telah menceritakan macam mana kesemua planet, makhluk dan kewujudan yang ada boleh terwujudnya dekat alam semesta. Di hujung lukisan Similab telah pun menunjukkan seakan ada satu kewujudan yang cukup besar dari alam semesta, dan seakan dialah yang mengawal kesemuanya. Jadi fan manga untuk pertarungan di antara Saitama menentang God pun habis macam tu je. Aku beranggapan berkemungkinan besar apa yang Saitama nampak tadi tu merupakan kewujudan yang telah ditunjukkan oleh pelukis dekat hujung fan manga ni. Sebenarnya secara jujur bagi aku, untuk fan manga lukisan Similab ni agak tergantung tau, disebabkan kita tak tahu pun apa ending sebenar selepas Saitama nampak sesuatu yang telah muncul dekat belakang dia. Tapi aku tak kisah sangat pun, sebab ni hanyalah fan manga semata je, tak ada pun kaitan dengan jalan cerita sebenar untuk dalam anime One Punch Man. Overall bagi aku memang terbaik gila lah untuk fan manga ni. Dari segi lukisan, storyline dan karakter-karakter yang ada dalam ni pun digunakan dengan cukup baik. Aku percaya mesti ada yang ingat ni merupakan original daripada One Sensei ataupun Yusuke Murata. Tapi aku harap korang tak salah faham tau, sebab fan manga ni memang tak ada kaitan langsung dengan original jalan cerita untuk One Punch Man. Jadi aku rasa kita memang kena bagi kredit yang cukup baik dekat author, walaupun ni hanya sekadar fan manga. Dan aku harap Similab akan buat sambungan yang tergantung dalam fan manga ni, sebab ending dia pun dia ada cakap to be continue. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi mungkinlah akan ada sambungan, walaupun fan manga ni telah dihasilkan kalau tak silap lebih kurang dalam 2 ataupun 3 tahun yang lepas. Jadi aku harap korang semua berpuas hatilah dengan pertarungan di antara Saitama menentang God hasil karya Similab. Dan sorry sangat kalau aku buat korang tertunggu ke apa untuk keluarkan part-part yang baru, sebab aku memang saja nak buat korang rasa hype untuk menantikan apa pula yang akan berlaku dalam pertarungan di antara Saitama menentang God. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanyalah manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. Kalau korang ada pendapat untuk aku borak apa pula dalam next video, just drop je komen dekat bawah, ok? InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.